أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Barisan Imam, Barisan Bilal, AJK dan pegawai Surah At-Taqwa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua dan letakkan kita dalam majlis yang sangat mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi ma'indah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikat. Jadi bayangkan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabbul Alamin, sebut nama kita bin ayah kita. Bukan itu saja, berbangga-bangga dengan malaikat. Sebab apa? Hanya sahaja kita duduk rumah Allah dan belajar Al-Quran sahaja. Dan rahmat dan ketenangan yang kita dapat ni, kita bawa pulang ke rumah kita, maka tersebarlah rahmat dan ketenangan di rumah-rumah kita. Yang mana seperti yang kata, apabila rahmat dan ketenangan ni berada di rumah, maka segala benda tak baik akan keluar. Sebab apa? Dia tak boleh duduk sekali. Bencana semua tak boleh duduk dengan rahmat Allah SWT. Kalau rahmat Allah ada rumah kita, maka segala benda tak akan keluar daripada rumah kita. Jadi beruntunglah bagi mereka yang selalu ulang-alik daripada surau ke rumah, masya-Allah. Jadi sebab tu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan para hadirin sekalian, saya nak tanya, kenapa, sahabat tahu kenapa kita perlu bersyukur? Ulama berkata, bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala beri kepada kita dua perkara. Pertama, nikmat yang sedia ada itu Allah Taala akan kekalkan. Pertama, tujuan lil baqa. Kedua, lil ziyadah. Yang kedua, nikmat itu Allah Taala akan tambahkan lagi. Contoh, Allah Taala beri kepada kita seorang anak. Kita pun bersyukur, maka Allah Taala akan tambahkan lagi anak tersebut. Daripada satu boleh jadi dua dan sebagainya. Atau Allah Taala beri kepada kita nikmat, kita boleh bangun tahajud setiap malam, tak pernah miss. Kita pun bersyukur nikmat tersebut. Biasa kita solat tahajud 2 rakaat. Jadi bila kita bersyukur nikmat tersebut, maka Allah Ta'ala akan kekalkan kita bertahajud setiap malam. Kemudian kemungkinan kita akan tambah daripada 2 rakaat menjadi 4 rakaat dan seterusnya. Begitu juga kalau Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat apa? Boleh datang masjid setiap hari. Kemudian tapi kita tak pernah bersyukur nikmat tersebut. Takut-takut Allah Ta'ala tak panggil kita lagi datang ke masjid. So yang panggil kita datang, yang kita boleh datang ke masjid ni pada hakikatnya Allah Ta'ala yang panggil kita. Masya Allah. Jadi sebab tu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وإلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi para hadirin sekalian, siapa ingat kelas kita yang sebelum ni kita ulang kaji tentang apa? Okay, semua dah dapat kertas nota kita tu yang berkaitan dengan sifat-sifat huruf. Siapa ingat lagi kita ulang kaji tentang apa? Kita dah masuk hamas dengan syiddah, betul? Kau kalah belum Okey. Okey, kita nampak masih ada muka-muka baru. Jadi kita ulang kaji ringkas boleh insya-Allah. Okey. Jadi para hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, huruf ini terbagi kepada dua. Pertama kita panggil sebagai makhraj huruf. Apa itu makhraj? Tempat keluar huruf. Yang mana sekiranya kesalahan dari segi makhraj ni berlaku dalam surah Al-Fatihah, boleh mengakibatkan solat kita tidak sah. Antara kesalahan besar adalah kesalahan dari segi makhraj. Contoh kalau saya baca siratal lazi, lazi itu saya sebut tanpa keluar lidah, lazi. Dia yang betul siratal lazi. Jadi bila kita tak keluar lidah tu telah bertukar daripada makhraj huruf zal jadi huruf zai. Jadi pertukaran makhraj boleh membawa kepada perubahan pada makna. Jadi dikira sebagai kesalahan besar, maka boleh mengakibatkan solat kita tidak sah. Okey. Pertama makhraj, kedua sifat. Sifatnya adalah sifat-sifat huruf. Sekiranya kesalahannya berlaku dalam solat kita, ada kecacatan dalam solat kita tapi solat kita masih sah. Contoh, betul atau salah kalau saya jadi imam masih baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak solat saya sah ke tak? Macam tak kan? Sekali ulang. Betul atau salah kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sah ke tak? Jawapan solat kita masih sah sebab kita sebut huruf ra, tapi ra kita sifat tadi kita buat nipis. Patut sifat dia kena tebal, tapi kita buat nipis. Itu solat kita masih sah, tapi ada kekurangan di situ. Jadi pun tapi nampak tak cantiklah. Jadi paling baik kalau kita dapat jaga makhraj dan sifat-sifat huruf. Sekarang kita nak fokus pada sifat-sifat huruf. Okey, jadi pada hadirin sekalian, siapa tahu sifat-sifat huruf semua sekali lebih kurang ada berapa sifat? Ada 14 ke 15? Sifat-sifat huruf semua sekali lebih kurang ada 19 sifat. Lebih kurang. Tapi yang kita nak fokuskan pada sini adalah 3 sifat sahaja dulu. Nampak tak dekat kertas kita tu? Kertas kita ada 3 kan? Semua ada kertas Ada tak yang tak dapat kertas? Semua ada Ada kertas lebih tak? Ada kan? Okay, yang tak ada boleh kongsi-kongsi boleh share dengan sahabat-sahabat kita. Sebab kalau
So kita nak praktikal tentang sifat huruf ni. Kalau kita belum hafal huruf-huruf tersebut, maka kita perlu rujuk kepada kertas-kertas kita. Ataupun mana yang ada PDF, boleh tengok dekat handset kita, insya-Allah. Yang pertama kita nak fokus tentang hamas. Hamas kita dah ulang kaji tentang 2-3 minggu. Okey, sekarang saya nak tanya hamas. Apa itu hamas? Okey, sifat yang pertama ni kita bicarakan tentang angin. Sama ada huruf tu ada angin ataupun tidak ada angin. Cuba tengok dekat kertas kita. Ada berapa huruf hamas semuanya? Ada 8 ke 9? Semua sekali adalah 10 Ada 10 huruf hamas. Ada 10. Cuba ikut saya. Fahathuhu syakhsun sakat. Ingat, hanya 10 huruf ni sahaja yang ada angin. Selain huruf ni, kalau kita buat ada angin, berarti bacaan kita salah, tak tepat. Okey? Contoh, try sebut huruf as, huruf sin, as. Kita buat lama, kita buat lama, boleh tak buat lama? As. Ada rasa angin. Macam mana kita nak rasa angin ataupun tidak ada angin? Kena ambil tapak tangan letak depan mulut kita. As. Ada rasa angin, betul? Sekarang try pula sebut al, huruf lam. Al, buat lama. Al. Ada rasa angin tak? Al. Tak ada. So, apa? Kenapa tak ada angin? Sebab lam tak termasuk dekat huruf hamas itu. Okey. Kita tengok daripada huruf ini saya ringkaskan. Tengok daripada huruf fa sampai ke huruf daripada huruf fa sampai huruf sin. Nak jadi hamas boleh dua, sama ada baris mati atau baris sabdu. Kalau kita nampak dua benda ni ada, maka dia jadi hamas. Apa itu hamas? Angin dia kena lama sikit. Okey, untuk ulang kajian ringkas para jemaah sekalian, buka surah ni, kita nak bagi mudah faham saja. Buka muka surat 602. 602 buka Quran kita 602. Atau boleh tengok Quran kat handset pun tak apa Muka surat 602. Okay, sebentar buka insya-Allah. Surah Quraisy surah Quraisy. Ni kita ulang kajian ringkas Sebab kita nak masuk ke qalah Okey, daripada huruf fa sampai huruf sin tadi, angin dia kena lama dan hidup. Berbeza dengan angin kaf dengan ta, angin dia pendek saja. Kita sebut ak. Huruf kaf ak. Cuba sebut ak ni lama, boleh tak? Buat lama-lama ak. Siapa boleh buat angin kaf lama, saya bagi RM5. Boleh buat? Terus buat lama. Ak. Tak boleh Okey. Terus huruf ta boleh tak buat lama? Huruf ta. At. Siapa boleh buat angin ta tu lama? Berarti huruf ta dia kurang tepat. Kenapa? Sebab dah campur dengan angin secara. Contoh huruf ta yang kurang tepat. At. Tu angin ta dah campur dengan sin, tak boleh. Dia kena at cukup. Okey. Okay, kita baca surah Quran Kita ringkas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang cuba baca dalam bismillah yang kita baca tadi, ada berapa huruf hamas yang kita jumpa? Satu ke, dua ke, tiga? Ada berapa huruf hamas yang kita jumpa dalam bismillah yang kita baca tadi? Ada yang jumpa 3. Ada yang 2 lagi. Okey, jom kita cari sama-sama Mana hamas yang pertama kita jumpa? Sin, betul. Jadi apa efek dia kena lama? Kita tak ada baca bismillah. Jadi angin kena lamakan sikit. Tahan dulu. Bismillah, baru angin sempurna. Kalau kita baca bismillah, sin angin dia tak sempurna. Kita tahan dulu. Bismillah yang kedua. Okey, mana huruf hamas yang kedua? Ha yang mana? Roh ke atau dekat Allah tu? Dekat roh. So kita nak cari hamas ni, kita nak tengok apa? Baris mati atau sabdu. Kalau ada baris biasa, kita tak kira. Boleh Jadi yang kedua betul dekat roh. Sebab tu masa kita sebut rahmah, jangan terus bismillahirrahmanirrahim. Bagi angin ha tu jelas dulu. Jadi rahmah, bagi lama sikit. Rahmah dengan angin si lama. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba try. Bismillahirrahmanirrahim.
Cantik. Okey, terus. Li'ilafi Quraisy. Okey, masa ayat yang kita baca tadi tu ada berapa huruf hamas yang kita jumpa? Berapa? Ada yang kata satu. Satu tu dekat mana? Huruf shin. Bukan shin ni dia ada baris ke? Betul. Bila kita berhenti, shin tu jadi baris, mati. Jadi ada angin, ada hamas. Okey. Okey, kat sini Quraisy ni panjang kan? Kan kita baca panjang. Siapa tahu apa nama mat dia? Mat lin Okey, mat lin panjangnya boleh 2, 4 atau 6. Okey, kita tengok macam mana cara nak panjangkan mat lin dengan cantik. Jadi, masa kita sebut Qurai tu, kita fokus dekat huruf ya dulu. Huruf shin jangan masuk dulu. Ini cara kita nak panjangkan mat lin. Jadi Qurai dah cukup panjang baru masukkan huruf shin. Contohnya Quraish. Boleh kita try. Li ila fi Quraish. Cantik. Betul. Okey, agak-agak kalau saya baca sambung, huruf shin ada angin ke tak ada? Contoh saya baca li ila fi Quraishin ila fi. Nampak tak? Angin dia tak panjang. Okey, terus ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Cantik. Okey, dalam ayat yang kita baca tadi tu ada berapa huruf hamas yang kita jumpa? Ada yang jawab 3 lagi. Ada yang 5 lagi. Ada yang 4 lagi. Okey, jom kita cari sama-sama. Mana hamas yang pertama kita jumpa? Betul. Rih dekat huruf ha, rih betul. Jadi bila kita tahu dia huruf hamas, apa yang kita kena buat? Kena buat 2, angin dia lama sikit. Dia tak boleh baca rih, kena lamakan sikit dan hidup. Contoh dan dia tak boleh bunyi putus macam ni. Ila fihim rih la tak. Suara tak nak bunyi putus. Suara kena hidup. Rih la tash. Boleh Yang pertama huruf ha betul. Mana yang kedua? Shin betul. Rihlatash pun kena lama betul. Mana yang ketiga? Betul, huruf sad was-saif kena lamakan sikit. Yang keempat? Ada tak? Fa kan baris bawah. Betul, bila kita berhenti jadi baris mati. Jadi 4 tempat ni kita kena buat angin dia apa? Lama sikit dan hidup. Kita try ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Cuba try. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Cantik. Jadi kalau haji semua dapat baca Quran sambil kita tunaikan hak setiap huruf, maka Allah Ta'ala ni seronok nak dengar bacaan kita. Sebab kita bukan main langgar. Kita baca sambil kita tunaikan hak setiap huruf. Jadi bila kita baca macam itu, Allah Ta'ala suka nak dengar. Bila Allah Ta'ala suka nak dengar, Allah Ta'ala beri kita taufik untuk kita banyak baca Al-Quran, insya-Allah. Okay, contoh lain dekat dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 tempat hamas. Pertama angin kena lama. Jangan baca suara tak nak putus. Jadi masuk sikit-sikit. Ihdina. Yang kedua huruf sad ihdinas pun kena lama. Tak nak baca ihdinas siratal mustaqim. Tak nak. Kita nak lamakan sikit. Yang ketiga mustaqim huruf sin. Okey. Dengar saya baca dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba try. Ihdinas siratal mustaqim. Mus tadi terlaju. Okey. Dan masa kita sebut mus, kita nak angin sin keluar dalam keadaan dia nipis. Jadi kita senyum. Mus. Sikit dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cantik, alhamdulillah. Kita terus Sekarang kita masuk syiddah pula. Ingat, yang pertama tadi bicara tentang angin. Yang kedua ni dia bicara tentang suara. Tentang apa? Suara. Sama ada suara kita terputus ataupun suara kita tak putus. Ingat yang saya kata putus ni suara, bukan nafas. Suara. Okey, kita tengok dekat huruf syiddah tu semua sekali ada berapa? Ada 7 ke 6? Semua sekali ada 8 Apa huruf dia ikut saya? Ajidu,
Qatin, bakat. Jadi kalau hajar semua dapat hafal huruf memang terbaik. Okey, ada 8 huruf Okey, apa yang dimaksudkan dengan syiddah ni? Suara kita kena putus. Kena putus. Okey, try haji-hajar semua. Try sebut huruf zai. Az. Cuba buat lama, boleh atau tidak? Buat lama. Boleh tak? Huruf zai. Cuba sebut az lama, boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh. Boleh kan? Kan boleh az. Okey, kenapa kita sebut az tadi boleh lama? Sebab zai tadi tak termasuk dalam huruf syiddah. Cuba tengok, ada tak huruf syiddah tu huruf zai? Tak ada. Sebab tu kita boleh buat lama. Okey, sekarang ambil huruf ba pula. Try sebut ab. Okey, siapa boleh sebut ab lama, saya bagi RM20 right here right now. Saya letak depan ya. Siapa boleh sebut ab lama, saya bagi RM20. Sebut ab lama, ab. Buat lama-lama. Jadi try lah sampai lebam memang tak boleh Sebab apa? Sebab ba sifat dia suara kena putus. Sebab tu kita tak ada sebut ab. Memang tak boleh sebab sifat dia sendiri dah tertahan suara kita daripada panjang. Jadi alhamdulillah selamat duduk saya Jadi huruf ba, contoh lain huruf dal. Saya sebut ad. Lama-lama. Ad. Tak boleh. Contoh lagi kita ambil huruf huruf apa lagi? Huruf qaf, aq. Saya sebut aq. Lama-lama. Aq. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sifat dia memang putus. Okey. Sama juga dengan huruf kaf. Okey, perasan tak? Okey. Kita perasan tadi. Huruf kaf, huruf kaf ni huruf hamas betul? Huruf kaf. Ada angin tak? Ada angin kan? Dalam masa yang sama dia juga merupakan huruf syiddah. Sama dengan ta. Sebab tu masa try sebut huruf sin, as. Buat lama boleh tak? Boleh. As. Huruf sin huruf angin. Tapi dia bukan huruf putus. Sebab tu kita boleh buat lama. Try pula huruf kaf. Try buat lama huruf kaf. Ak. Siapa boleh RM20? Ak. Try buat lama. Ak. Buat lama. Jadi cubalah sampai pisang berbuah dua kali pun takkan boleh juga. Sebab sebab memang sifat dia putus. Jadi sebab itu kalau sekarang cuba dengar betul atau salah kalau saya baca macam ni. Contohnya cuba dengar saya baca. Dekat Fatihah ada berapa salah yang haji semua jumpa? Dengar saya baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada salah ke tak ada? Ada salah ke tak ada? Kalau ada berapa? Saya ulang sekali lagi. Ada berapa salah saya baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada salah ke tak ada? Kalau ada berapa? Ada yang kata 2. Ada yang kata 3 lagi. Jawapannya semua sekali ada 2 tambah 2. Ada 4. Contoh, pertama saya baca iya, huruf ya sabdu. Tadi saya baca cuba tengok ada tak dekat syiddah tu huruf ya? Cuba tengok dekat kertas kita tu. Dekat huruf syiddah ada tak huruf ya? Tak ada. Jadi ya tak boleh bunyi putus. Tadi saya baca iya, suara terputus tak? Jadi kena jadi yang betul huruf ya ni kita tekan kuat, ya sabdu ni tekan kuat tapi suara tak putus. Yang betul iya. Ni bacaan yang betul. Iya. Yang salah itu salah. Yang kedua saya baca iyyaka na'budu, huruf ain. Huruf ain pun bukan huruf syiddah betul? Jadi tak nak baca iyyaka nak. Dia kena ada hidup sikit. Iyyaka na'budu. Okey. Ni yang terakhir tadi masa kita sebut yang ketiga sama, yang ketiga wa iyyaka nasta'in. Wa iya pun sama, ya tadi saya buat bunyi putus. Suara kena hidup juga. Yang terakhir nasta'in. Ni biasa kalau kita tak jaga kita biasa buat silap kat sini. Contohnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf sin kat situ bukan huruf syiddah betul? Jadi tak boleh bunyi putus. Tak nak baca kena bunyi hidup. Wa iyyaka nasta'in. Cuba try. Wa iyyaka. Nampak tak? Itu faedah kita kenal huruf syiddah. Ingat, yang boleh suara putus ni hanya 8 huruf tadi sahaja. Selain 8 huruf ni, kalau kita putuskan suara, berarti kita tak tunaikan hak dia. Boleh?
Kita try sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba try. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, betul, cantik, alhamdulillah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah tu dengan tajuk yang betul, dengan makhraj dan sifat-sifat huruf yang betul, maka dia akan jadi doa seperti yang kita tahu. Al-Fatihah ni nama lain dia apa? Ada ayat 1000 penawar. Dia merupakan doa yang sangat mustajab. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah tu dengan cantik dan kita doa dekat Allah, kita nak apa, masya-Allah, dia akan jadi doa kita yang sangat. Apa lagi? Kalau kita solat berjemaah. Kelebihan solat berjemaah ni, dia dapat apa? Dapat amin serentak dengan imam. Yang mana amin serentak dengan imam berarti serentak dengan malaikat. Jadi kalau imam baca waladdallin, sebelum sebut amin tu kita doa apa yang kita nak. Lepas tu kita serentak amin dengan imam. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah ni dengan terbaik, dengan betul semua, Allah Ta'ala pun seronok dengan bacaan kita, pun kita doa dekat Allah kita nak apa, maka insya-Allah segala hajat kita akan tertunai insya-Allah. Okay, dah faham Syidah betul? Syidah dah faham Okay, contoh kita tengok dekat surah tadi ayat yang ketiga Dengar saya baca. Falyabudu rabb hadzal bait. Cantik. Okey, dalam ayat kita baca tadi tu ada berapa hamas yang kita jumpa? Ada yang kata satu tu dekat mana? Ada yang kata dua kat mana? Pertama huruf ta, baik tu. Yang kedua tak ada betul. Yang ada huruf baik, huruf ta tadi saja. Okey, huruf syiddah pula ada berapa kat situ yang kita jumpa? Ada yang kata 3 lagi. Ada yang kata 1 lagi. Okay, jom kita cari sama-sama. Mana syiddah yang pertama kita jumpa? Huruf ain. Betul, huruf ba. Okay, nampak tak huruf ba sabdu kan? Okay, nampak kata-kata huruf ba sabdu Jadi kalau ba, kalau sabdu ada syiddah. Apa efek huruf syiddah? Suara kena putus. Contoh yang salah saya baca falyabudu rabbaha. Tak nanti. Dia kena falyabudu rabbaha. Kena stop kejap. Apa yang stop tu? Suara kita kena putus kejap. Ingat suara Jangan hafal, jangan baca falyabudu. Contoh yang salah falyabudu rabb. Bukan suara yang putus. Bukan nafas yang putus. Suara saja. Falyabudu rabb hadzal bait. Cuba try. Cantik betul. Yang kedua syiddah dekat huruf ta juga. Ta ni kalau mati berkongsi dua sifat, ada angin dan kena putus. Sebab tu kita baca bait. Okey, tadi sebut bait. Okey, siapa sebut bait tadi kan? Huruf ta tadi, hujung dia ada bunyi tayar bocor. Bait. Kalau ada bunyi tayar bocor, berarti huruf ta kita ada something wrong. Sebab apa? Angin ta kita tadi dah bercampur dengan angin sin. Kita tak nak bait. Yang betul bait, dia putus terus. Itu angin ta yang cantik. Okey, Syidah sudah faham insya-Allah. Kita masuk pada qalqalah pula. Okey, qalqalah ni siapa tahu huruf dia ada berapa? Ada 4 ke 6? Ada 6. Ada 5 ada 5. Apa huruf dia? Baju da qata. Okey, kalau kita lupa, kita pegang baju kita, baju da qata. Ada 5 huruf. Okey, ada 5 huruf qalqalah. Okey, qalqalah ni mungkin kita biasa dengar, betul? Tetapi untuk pada kali ini, saya minta pada hadirin sekalian, mungkin kita dengar lain daripada yang lain. Jadi saya harap kita terima saja. Boleh insya-Allah. Okey. Qalqalah ni ada 5, betul? Apa itu qalqalah? Lantunan. Detakan. Okey. Sekarang untuk memahaminya, jadi saya minta pada hadirin sekalian, dengar saya baca dulu. Sila sebut perkataan Ibrahim. Cuba try. Ibrahim. Sekali.
Terakhir sebut perkataan nama Nabi Ibrahim. Ibrahim. Okey. Jadi sekarang pada saat saya sebut ib sahaja, saya sebut ib sahaja, qalqalah saya dah salah. Kedua, pada saat saya sebut saya bunyi sahaja, qalqalah saya pun dah salah juga. Dengar? Jadi qalqalah tak boleh sebut ib, tak boleh sebut ib. Jadi yang betul ikut saya sebut. Sebut ra. Ibra. Ya, jangan sebut i saja. Ibra. Ibrahim. Ini bunyi qalqalah yang cantik. So, qalqalah ni dia dah cukup kuat, kita tak boleh bunyi ib, tak boleh sebut ib. Jadi lembut. Ibrahim. Okey, cuba tengok huruf qalqalah dengan huruf syiddah sama ke lain? Contoh dekat kertas kita tu, huruf qalqalah dengan huruf syiddah sama ke lain? Ada yang sama tak? Okey. Okey, maksudnya semua huruf qalqalah ada dalam huruf syiddah, betul? Betul tak? Okey. Apa yang membezakan huruf qalqalah dan syiddah? Pada baris. Pada baris. Kalau huruf kalau huruf baju dah kotor tadi tu baris sabdu, maka dia akan jadi syiddah. Qalqalah tak ada. Ingat, syarat nak jadi qalqalah mesti baris mati. Mesti baris mati. Faham? Jadi kalau huruf qalqalah tu baris mati, baru ada qalqalah. Syiddah tak ada. Syiddah ni apa? Putus kan? Sebab tu maksud saya kalau saya sebut contoh, kalau saya baca Ibrahim, sebab suara saya terputus. Ibrahim, bila terputus macam tu ada syiddah, padahal qalqalah tak ada syiddah. Maksudnya bila tak ada syiddah ni, suara tak boleh terstop, kena sambung terus. Contoh lain Contoh lain saya baca lam yalid wa lam yulad. Cuba try. Lam yalid wa lam yulad. Nampak tadi? Tadi kita sebut lam yalid. Tak nak sebut lid. Bila kita sebut lid, dia automatik suara terputus. Jadi tak nak baca lam yalid wa lam. Nampak? Kita nak macam ni. Lam yalid wa lam yulad. Cuba try. Lam yalid wa lam yulad. Betul. Ini qalqalah yang lembut, cantik. Okay, sekarang masa sempat tak? Okey. Qalqalah terbahagi kepada tiga jenis. Pertama, nama dia qalqalah sughra. Apa itu sughra? Kecil. Okey. Macam mana terjadinya qalqalah sughra? Apabila huruf qalqalah berada di tengah-tengah perkataan atau tengah-tengah ayat. Faham? Huruf qalqalah tu kan kita dah tahu huruf qalqalah mesti baris mati. Huruf qalqalah tu berada di tengah ayat atau perkataan. Biasa sughra ni selamanya dia akan berlaku ketika bacaan kita bersambung. Okey? Huruf qalqalah berada di tengah-tengah ayat atau perkataan. Dan cara lantunan dia cepat dan lembut. Jadi kita tak boleh baca lam yalid wa lam. Itu kita terputus. Kita nak lam yalid wa lam. Nampak tak? Bunyi dia sama terus. Lam yalid wa lam yulad. Contoh lain, walaqad khalaqnal insana. Nampak? Walaqad contoh yang salah, walaqad khalaqna. Tu tak nak. Bukan. Walaqad. Contoh dekat surah saya baca laqad khalaqna. Tak nak. Kita nak bunyi sama. Laqad khalaqna. Okey, itu yang qalqalah sughra. Yang kedua nama dia qalqalah kubra. Apa? Kubra. Apa maksud kubra? Besar. Okey, macam mana terjadinya qalqalah kubra? Iaitu huruf qalqalah berada di hujung ayat atau perkataan dan kita waqaf padanya. Qalqalah kubra mesti waqaf. Mesti bila kita berhenti baru jadi. Kalau kita sambung tak akan berlaku qalqalah kubra. Boleh? Macam mana
macam mana terjadinya qalqalah kubra? Apabila huruf qalqalah berada di hujung ayat atau perkataan dan kita wakaf padanya. Dan cara lantunannya cepat dan kuat. Apa dia? Cepat dan kuat. Okey, sekarang cuba dengar. Betul atau salah kalau saya baca macam ni? Qul huwallahu ahad. Betul ke salah saya baca? Okay, saya ulang sekali. Tadi kita latihan membaca, sekarang kita nak latihan mendengar. Kita kena peka. Okay. Betul atau salah kalau saya baca? Qul huwallahu ahad. Ataupun Qul a'udhu birabbil falaq. Betul ke salah? Okay. Jawapannya bersalah. Okay. Kan tadi saya sebut tadi apa? Lantunan qalqalah kubrah macam mana? Cepat, dengar? Cepat dan kuat. Okey, tadi saya sebut ahad, kan ada delay sikit ah, delay kan? Ahad ataupun falaq. Dia tak boleh delay macam tu. Yang betul macam ni. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia sama terus. Falaq. Dia tak boleh falaq, tak boleh. Dia qalqalah kubra cepat. Contohnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Okey, faham Nanti okey, selepas saya terangkan 3 jenis ni, kalau sempat saya akan terangkan juga cara bunyi qalqalah untuk setiap huruf Okey. Kubra dah faham Yang ketiga jenis nama dia qalqalah. Okay, siapa tahu nama ketiga ni nama dia qalqalah apa? Akbar. Betul tak hilang balik umrah itu. Okey. Yang ketiga nama dia akbar. Akbar ni macam mana berlakunya qalqalah akbar? Dia hampir sama dengan kubra, iaitu huruf qalqalah berada di hujung ayat atau perkataan dan kita wakaf padanya. Dan huruf qalqalah tersebut ada sabdu. Okey. Dan cara lantunan dia macam mana? Cara qalqalah lantunan dia macam mana? Delay dan kuat. Apa dia? Delay dan kuat. Okey, sekarang cuba dengar. Betul atau salah kalau saya baca macam ni? Qul a'udzu birabbil falaq. Betul ke salah? Kenapa? Salah. Sebab tadi yang saya bagi contoh tadi, contoh untuk kubra. Kubra kena cepat dah. Falaq. Okey, sekarang dengar. Betul atau salah kalau saya baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Betul ke salah? Salah. Saya ulang sekali. Betul atau salah kalau saya baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Betul ke salah? Salah. Saya baca salah. Saya kan ustaz. Kata okey, tadi saya baca yang masalah. Kenapa salah? Sebab kat situ ada sabdu, betul? Bila ada sabdu nama dia qalqalah akbar. Akbar kena baca macam ni. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nampak tak? Contoh lain, bil haqq wal hajj. Dia ada loading sikit. Perasan tak kenapa dia ada delay? Ada loading. Kenapa? Sebab biasanya qalqalah dengan syiddah tak akan bertemu kecuali pada qalqalah akbar. Dah azan. Okey, biasa syiddah ni akan bertemu kalau biasa syiddah dengan qalqalah tak akan bertemu. Tak akan bertemu kecuali pada qalqalah akbar saja. Iaitu bila kita berhenti, okey, cuba tengok dekat tabbat yadah tadi. Cuba tengok. Nampak tak? Muka surat 603. Nampak tak? Nampak Cuba tengok dekat huruf ba tu. Huruf ba tu ada sabdu tak? Kalau ada sabdu, kan kita kata tadi, huruf ba kalau ada sabdu jadi apa? Syiddah. Betul. Jadi kalau huruf huruf ba sabdu ni, tapi bila kita berhenti jadi mati tak? Jadi mati yang kita berhenti kan? Jadi bila kita berhenti itulah bergabung syiddah dengan qalqalah. Sebab tu ada kena ada delay, kena putuskan suara kejap. Wa tab. Nampak tak?
Contoh, kalau saya sambung agak-agak ada qaqalah ke tak ada? Kalau saya sambung yang tinggal hanya syiddah kena putus. Jadi watabbama kena putus. Okay, faham? Kita azan dulu boleh, insya-Allah kita akan sambung lepas azan sikit insya-Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita dah tahu huruf dal. La qa contohnya lam yalid wa lam. Jadi jangan sebut de. Kan saya nak terangkan. Kenapa kita tak boleh sebut de? Contoh qul huwallahu ahad. De. Bila kita sebut de, okey cuba hajar semua feeling. Kita feeling try sebut de. Masa kita sebut de tu cuba feeling. Dekat mana makhraj terakhir huruf kita? De. Dekat mana? De. Dekat hamzah. Kat sini. De. Betul tak? De. Try kita sebut de. De dekat mana makhraj terakhir kita? De. Dekat lidah. Kita dah tahu makhraj huruf dal dekat mana? Hujung lidah kita letak dekat belakang gigi atas macam huruf ta. Da, de. Itu dal yang betul. Jadi yang namanya kalau lantunan dia mesti tak keluar daripada makhraj asal huruf. Contoh huruf dal, da. Jadi mesti de, mesti dalam lingkungan makhraj yang sama. Contoh kita ambil huruf ba, be. Makhraj dekat mana? Be, dekat bibir, be. Bila kita sebut be daripada makhraj bibir beralih dekat hamzah. Jadi kita seolah-olah kita dah tambah huruf hamzah dekat belakang. Jadi sama ba, jim dengan dal senang. Ba jadi be, jim jadi je. Contohnya ajrahum. Contohnya lam yaj'al. Jadi jangan sebut lam yaj. Tak nak sebut yaj. Ya saja. Lam yaj'al. Try Try. Lam yaj'al. Betul. Yang ketiga huruf dal senang tadi.
Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah. 3 ni senang. Yang 2 lagi kita agak mencabar. Huruf qaf dengan ta, huruf qaf dengan ta. Okey, untuk huruf qaf dengan ta, jadi saya minta pada sekalian, sila fokus pada mulut saya sahaja. Tengok mulut saya sahaja, jangan tengok saya lalat. Tengok mulut dia. Okey. Untuk huruf qaf ni, cara bunyi qalqalah dia lebih condong kepada baris atas. Contoh, try sebut huruf qa baris atas. Qa. Try sebut qa. Okey, masa kita sebut qa ni mulut kena buka qa. Ingat, qaf yang fasih kita tak perlu muncung, tak perlu qa. Qa bila kita muncung qa tu dia terjadi lebih tebal daripada yang sepatutnya. Qa dia jadi terlampau tebal. Qa jadi tak fasih. Just buka mulut dia. Qa. Huruf ta pula. Ta. Cantik. Untuk huruf qalqalah dia pula, cara bunyi qalqalah dia pula, kita sebut huruf qaf yang sama. Tapi mulut kita tak buka. Contohnya tadi sebut huruf qaf, mulut tak buka. Bunyi. Dah, maksud saya jangan muncung. Mulut biasa. Tadi sebut huruf qaf, mulut tak buka. Tadi sebut biasa. Tak. Mulut bibir jangan muncung. Bibir biasa je. Cantik betul. Huruf ta pula. Itu bunyi qalqalah. Contohnya, contoh huruf qaf. Laqad khalaqna mulut saya buka. Masa kau mulut saya tak buka. Khalaqna, laqad khalaqna. Cuba try. Kau jangan, masa sebut kau tu mulut jangan buka. Bunyi dia sama macam huruf kau pada atas. Cuma mulut tak buka. Nanti kita akan dengar bunyi dia lembut dah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nampak tak? Fi ahsani taqwim. Cuba try. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi betulnya tadi cantik. Kita tak boleh sebut tak. Taqwim. Ahsani taqwim. Betul, itu bunyi qalqalah yang cantik. Kalau yang kurang cantik, ahsani taqwa. Kalau kita sebut taqwa, terputus tak cantik. Contohnya, laqad khalaqnal, tu tak cantik. Kita nak lembut dah. Khalaqnal. Contoh huruf ta pula. Huruf ta yang tadi ya. Allazi at'am. Lembut. Jadi tak boleh sebut at. Okey, ikut saja. Ta. Sebut huruf ta mula tak buka. Tak nak ta. Biasa ta. Betul. Itu betul. Sebut ta mula tak buka. Biasa baris atas ta. Buka mulut. Qalqalah ta. Jadi allazi at'amahum min ju'. Cuba try. Nampak bunyi kau akan lembut dah. Kalau kita baca allazi at'a, bila kita sebut jadi suara terputus, jadi tak bunyi tak fasih. Lembut dah. At'amahum. Boleh ya? Kita tarik sikit Qul bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tarik, kita habiskan satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Cantik betul. Jadi tak boleh sebut falaq. Biasa falaq. Fa dengan lam nipis, qaf tebal. Falaq. Sekali ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu terus min syarri ma khalaq. Cantik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Tapi ber tu jangan panjang, jangan waqaba. Ber tak nak panjang, pendek. Waqaba. Betul, pendek sekali ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Cantik. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Betul, lembut dah. Uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dia jangan panjang, jangan hasad. Dia tak nak panjang, pendek. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kasarakallahu azim. Ada soalan? Tak ada ya? InsyaAllah tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم